Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adriana Umaira dari kelas PE2 dan saya sebagai wartawan. Saya Nurbakis binti Muhammad Nizam sebagai individu pertama. Saya Nurul Amirah binti Muhammad Jamzuri sebagai individu yang kedua. Kami bertiga Akan menceritakan Serba sedikit mengenai Abu Musa Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wartawan Adriana dari agensi PE2. Hari ini saya akan melakukan satu wawancara mengenai satu tokoh ilmuwan sains. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan mengenai seorang tokoh ilmuwan sains iaitu Abu Abdullah Jabir Ibnu Hayyan. Beliau terkenal dengan gelaran Al-Sufi, Al-Kufi, Al-Azdi dan juga Al-Tusi. Beliau lahir di Tus, Khurasan iaitu di sebuah bandar di Iran. Seterusnya, Jabir juga dihantar ke Arab untuk mempelajari ilmu. Antara ilmu yang dipelajarinya ialah Al-Quran, matematik dan juga ilmu-ilmu lain. Selain itu, Jabir juga mendalami ilmu kimia sehingga dirinya digelar bapa kimia. Ataupun dalam bahasa Latin, dirinya digelar Geber. Beliau mencapai puncak kegemilangan ilmunya semasa di Kufah iaitu semasa pemerintahan Harun al-Rashid. Okey, baiklah. Jadi kita sudah tahu serba sedikit bukan mengenai tokoh ilmuwan sains ini. Jadi mari kita tahu lebih lanjut dengan menanyakan kepada orang ramai. Baiklah, mari kita mencari siapa yang akan menjadi mangsa kita pada hari ini. Nampaknya ada seorang gadis sedang membaca buku di sana. Mari kita bertanya pendapatnya. Assalamualaikum, Cik. Ya, Waalaikumsalam. Bolehkah saya nak ambil masa Cik sikit? Oh, boleh. Okey, baiklah. Hari saya nak tanya Cik lah kan. Cik kenal tak Abu Musa Ibnu Jabir? Oh, kenal. Dia idola saya. Okey, jadi Cik, kalau betul lah beliau itu idola Cik, bolehkah Cik ceritakan mengenai kepakaran beliau? Okey, sudah semestinya. Okey, saya dapat tahu serba sedikit lah pasal kepakaran Jabir ni. Okey, pertama sekali beliau dapat menghasilkan teori kimia. Yang di mana teori ni, contoh teori tu, teori oksida reduksi dan sebagainya. Okey, melalui teori ni kita sudah maklum bahawa kimia ni memang satu ilmu yang sangat-sangat penting sebab dia berkaitan dengan kita punya kehidupan. Jadi teori ni sangat membantu dan boleh diamalkan oleh semua golongan. Selain itu juga beliau banyak menghasilkan instrumen seperti pelebur dan sebagainya. Okey, seterusnya melalui kajiannya beliau dapat mengetahui pelbagai proses, pelbagai macam penyataan lah yang di mana antaranya adalah beliau dapat menyatakan bahawa air dapat dimurnikan melalui proses penyulingan. Wah, begitu hebat ya kepakaran yang dimiliki oleh Jabir? Ya, sangat hebat. Okey, jadi melalui kepakaran yang ada pada diri beliau, bolehkah saya tahu pengiktirafan beliau? Okey, boleh. Pelbagai pengiktirafan yang telah diberikan kepada beliau, antaranya beliau ni merupakan telah dinobatkan sebagai ahli kimia yang paling terulung dan disanjung, di mana banyak tokoh-tokoh kimia memperakui keilmuan dia. Selain itu juga Ibnu Jabir ni dia mendapat autoriti di mana banyak kitab-kitabnya telah dijadikan sebagai rujukan daripada rujukan kepada ilmu tokoh-tokoh sains yang lain. Jadi contohnya seperti Wasyiyah yang turut mengakui bahawa kitab Jabir ni merupakan kitab yang paling ulun dan menakjubkan. Selain itu juga George Sarton yang juga telah merekodkan nama Jabir ni sebagai tokoh Islam yang pertama yang mampu memberi sumbangan kepada kemajuan sains ni. Sampaikan zaman tersebut dikenali sebagai zaman Jabir. Dan kita dapat tengok dekat sini yang perkembangan sains ni sebenarnya bukannya bermula daripada tokoh-tokoh sains yang barat, tapi sebenarnya bermula daripada tokoh-tokoh Islam itu sendiri. Itu sahaja. Wah, saya sangat mengagumi idola Cik ya. Okey, jadi setakat itu saja soalan yang ingin saya ajukan kepada Cik. Terima kasih di atas masa yang Cik telah luangkan ya. Okey, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Okey, baiklah, setelah kita mengetahui kepakaran dan juga pengiktirafan yang dimiliki oleh Jabir, jadi marilah kita sama-sama jadikan Jabir sebagai idola kita. Bukanlah idola-idola yang kaleng-kaleng seperti idola-idola TikTok maupun idola-idola Instagram, tapi jadikanlah ilmuwan Islam yang mempunyai pelbagai kepakaran dan pengiktirafan ini sebagai idola kita. Okey, jadi mari kita cari masa yang seterusnya. Mari. Nampaknya ada seorang gadis sedang berehat di situ. Mari kita tanya dia. Assalamualaikum, Cik. Salam. Boleh saya duduk di sini? Boleh duduk. Oh, tak ada orang ya? Tak ada. Okey. Saya single je Encik duduk. Oh, single je ya. Okey. Okey, jadi saya nak tanya Cik kenal tak Abu Jabir Ibnu Musa? Kenal. Tak, sebab saya kenal tu sebab baru ni je lecturer saya suruh buat research sikit pasal Abu Musa tu. Oh, jadi Cik dah memang tahu secara lebih lanjut lah mengenai Abu Musa bukan? Taklah lebih lanjut sangat, tapi boleh lah kalau nak cerita sebuah sedikit tu. Okey, apa yang Cik nak tahu? Jadi saya ingin tanya kat Cik lah kan. Kalau Cik dah tahu sebersedikit mengenai Abu Musa tu, saya nak tanya Cik mengenai sumbangan beliau. Sumbangan yang telah diberikan oleh beliau. Boleh Cik, boleh. Okey, jadi boleh Cik ceritakan serba sedikit? Boleh, sure sangat-sangat. Okey, sebenarnya dia banyak tau sumbangan Abu Musa Al-Jabir ni. Tapi saya pendekkan sikit boleh ke? Boleh. Tak, sebab apa? Sebab saya nak dah balik dah ni Cik. Boleh? Okey, boleh, silakan. Okey, dapat banyak sumbangan yang telah disumbangkan oleh Jabir ni. Okey, antaranya adalah beliau telah berjaya menghasilkan lebih kurang 190 karya, di mana beliau telah menulis 300 buku falsafah dan 2,300 artikel mengenai peralatan perang dan juga 500 buku berkaitan dengan perubatan. Nampak kan kat situ betapa bijaknya beliau untuk mengeluarkan banyak karya daripada beliau tu. Ya, betul. Okey, seterusnya sumbangan beliau lagi adalah beliau juga mahir dalam ilmu kimia sehingga digelar oleh orang sekeliling bapa kimia. Di mana beliau digelar mahir dalam ilmu kimia ni sebab apa? Sebab beliau pun telah memperkenalkan kaedah saintifik seperti asid nitrik, hidroklorik, asid sitrik. Yang mana semua berkaitan ilmu-ilmu ni yang kita pelajari sekarang di alam sains, sekolah rendah, sekolah menengah. Betul tak Encik? Betul. Okey. Tambah-tambah bila belajar bab kimia kan? Ya, betul Encik. Betul. Okey, seterusnya beliau banyak mengeluarkan banyak karya kan. So, daripada karya beliau tu menjadi banyak rujuk oleh ahli-ahli ilmuwan yang lain lah untuk terutamanya dalam bidang kimia dan perubatan ni. Lepas tu juga beliau juga seterusnya pula beliau juga telah melakukan penemuan logam di mana beliau telah menghasilkan saduran lapisan untuk mengelakkan besi daripada berkarat. Jadi kat situ macam yang kita guna sekarang kan, macam besi-besi emas semua tu, dan dia daripada beliau lah, dan mengelakkan daripada berkarat. Okey, seterusnya adalah beliau juga telah yang ni untuk yang terakhir lah, di mana beliau juga telah menghasilkan kertas yang tidak terbakar. Macam mana begitu memang hasilkan kertas yang tidak terbakar. Maksudnya kat sini memang Jabir ni memang hebat lah kan daripada segi ilmu kimia dan juga sains beliau. Saya rasa itu sahajalah yang saya jumpa setakat saya membuat research lah. Untuk lebih lanjut saya akan mengkaji lagi lah selepas ini Encik ya. Wah, sedikit sebanyak yang Cik kongsikan pun banyak jugalah ya. Wah, okey. Jadi dapatlah kita tahu bahawa sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh Jabir ni sangatlah hebat ya. Betul Cik. Okey, jadi Cik, saya pun dah tahu apa itu sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh Jabir. Jadi itu sajalah perbualan kita pada hari ini. Okey, baik Cik. Saya harap apa yang saya sampaikan kepada Encik ni dapat disampaikan kepada orang luar sekali. Okey Encik? Okay, InsyaAllah saya akan sebarkan wawancara yang saya akan lakukan ni kepada orang ramai supaya mereka dapat input yang kita kongsikan ini ya. Okey, itu saja pada saya. Terima kasih. Saya pergi dulu. Encik, nanti jangan lupa jumpa saya lagi Encik ya. Okey, bagus awak ni. Okey, saya pergi dulu ya. Okey, jadi telahlah kita mengetahui sedikit mengenai sumbangan yang telah diberikan oleh Jabir.
Okay, jadi berdasarkan sumbangan-sumbangan tersebut, dapatlah kita lihat ianya sangat memberi impak yang positif kepada kehidupan kita pada hari ini. Sebagai contoh, penemuan besi yang dilakukan oleh beliau itu amatlah berguna kepada kita. Sebagai contoh, mari kita lihat. Kerusi ini juga dibuat daripada besi. Besi ya, kalau tanpa besi ni kita tak dapat kita buat kerusi ataupun perkara-perkara lain yang memerlukan besi. Okay, itu salah satu contoh lah. Kalau saya nak menceritakan sumbangan-sumbangan beliau yang lain, tak habis wawancara kita pada hari ini. Okay, baiklah, nampaknya wawancara kita pun telah sampai ke penghujungnya. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat saya temu bual dan dapat saya kongsikan kepada anda mengenai Jabir. Okay, jadi saya harap di sini anda dapat mengambil iktibar ataupun menjadikan contoh terhadap apa yang telah kami kongsikan dan mengamalnya dalam kehidupan seharian. Okay, baiklah, itu sahaja daripada saya, wartawan Adriana dari agensi PA2 pada hari ini. Assalamualaikum. Anda dapat sesuatu? Jangan lupa like, jangan lupa share, Jangan lupa subscribe.